Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Arab Saudi bersedia bekerjasama dengan Amerika Syarikat bagi keselamatan dan kestabilan di Semenanjung Arab. Perkara itu dinyatakan Setiausaha Negara Amerika Syarikat yang baru, Antony Blinken, yang menghubungi Menteri Luar Arab Saudi Faisal Farhan menerusi panggilan telefon pertama mereka. Menurut kenyataan Jurucakap Jabatan Negara, Ned Price, kedua-dua pemimpin turut membincangkan mengenai isu keselamatan serantau, anti keganasan serta kerjasama mencegah dan mempertahankan Arab Saudi daripada serangan luar. Biden sebelum ini menyatakan bahawa negara itu tidak lagi menyokong kempen ketenteraan Arab Saudi di Yaman. Sebuah taman di bandar Houston, Texas dijadikan pusat vaksinasi pandu lalu khas bagi warga emas. Mereka menerima suntikan dos pertama vaksin Pfizer-BioNTech. Ia sebahagian daripada kempen vaksinasi besar-besaran yang dilaksanakan di seluruh Amerika Syarikat. Texas menyediakan 82 fasiliti perubatan sebagai hub vaksin. Pada minggu pertama bulan ini, kira-kira 520,400 dos vaksin telah diagihkan. Di Denmark, ratusan penduduk berhimpun di Copenhagen membantah rancangan kerajaan mewujudkan sijil vaksinasi digital. Seperti negara Eropah yang lain, Denmark berhasrat memperkenalkan penggunaan sijil digital vaksinasi COVID-19 untuk perjalanan. Ia juga akan digunakan bagi acara sukan dan budaya serta restoran. Orang ramai beranggapan peraturan itu secara tidak langsung mewajibkan pengambilan vaksin COVID-19 sedangkan ia tidak diwajibkan di negara tersebut. Rancangan Habsyah meneruskan fasa kedua. Projek memenuhkan empangan Mega Blue Nile boleh mengancam keselamatan Sudan. Menteri Air Yasir Abbas menegaskan projek itu juga akan menggugat kehidupan separuh daripada penduduk di tengah Sudan serta pengairan projek pertanian dan penjanaan tenaga dari empangan Razres di Sudan. Rundingan antara Sudan, Mesir dan Habsyah berhubung pembinaan empangan tersebut yang berlarutan hampir 10 tahun masih gagal mencapai kata sepakat. Di Benin, Afrika Barat, seorang wakil calon presiden cedera ditembak sejurus selepas beliau menghantar borang pencalonannya. Ganyo Soglo, bekas menteri dan anak kepada bekas presiden Nishifore Soglo, diserang ketika dalam perjalanan ke ladangnya di Zenvi. Soglo dilaporkan stabil. Pembedahan mengeluarkan peluru bagaimanapun hanya akan dilakukan di Ghana atau Maghribi. Beliau antara 19 calon yang akan bertanding dalam pemilihan pada April nanti. Sementara itu, di India, beribu-ribu anggota polis dikerahkan bagi mengawal tunjuk perasaan petani membantah pembaharuan pasaran bebas yang diperkenalkan kerajaan. 10 buah stesen metro ditutup di pusat bandar Delhi selepas Perhimpunan Traktor bulan lalu bertukar ganas. Penunjuk perasaan bertindak memenuhi jalan-jalan raya, malah ada yang berkampung di pinggir Delhi. Polis mengadakan sekatan jalan raya bagi menghalang lebih ramai petani memasuki bandar. Golongan petani bimbang langkah pembaharuan pasaran bebas akan menyebabkan mereka ditindas dan dikuasai konglomerat besar. Di Yaman, sepasang bayi kembar Siam diterbangkan ke Amman, Jordan bagi menjalani pembedahan memisahkan mereka. Pasangan itu yang dilahirkan Disember lalu di Sana'a ditemani ibu bapa mereka. Menurut doktor, sekalipun bercantum, kedua-dua bayi masih mempunyai jantung sendiri. Salah satu daripadanya tidak normal. Wakil UNICEF, Felipe Duamele, memaklumkan pembedahan itu dibiayai sepenuhnya menerusi sumbangan pelbagai pihak. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, jaringan masa kecederaan Dominic Calvert-Lewin memastikan Everton mengikat Manchester United 3-3 di Old Trafford. United mendahului 2-0 pada separuh masa kedua hasil jaringan Anderson Cavani dan Bruno Fernandes sebelum pelawat menjadikan kedudukan 2-2 selepas rehat. Red Devils kemudiannya kembali di depan 3-2 sebelum Dominic Calvert-Lewin menyamakan kedudukan pada minit terakhir perlawanan. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.